أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan kuliah pada malam ni, kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang sultan yang adil, seorang panglima Islam yang cukup digeruni, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Salahuddin Al-Ayyubi, nama sebenar beliau siapa tuan-tuan? Siapa tahu nama dia sebenar? Nama dia Salahuddin lah. Tak, macam Imam Nawawi kan. Nama apa Imam Nawawi? Imam Nawawi lah ustaz, pandai lah kau. Nawawi tu kampung dia, Nawa, nisbah kepada kampung Nawa, jadi Nawawi. Nama dia Syarafuddin ataupun Mahyuddin. Syarafuddin ya, nama Imam Nawawi ni, atau Mahyuddin. Macam Imam Syafi'i kan, nama dia Muhammad bin Idris. Nama sebenar Salahuddin Al-Ayyubi Yusuf bin Ayyub bin Syaza. Kunyatuhu, diberikan gelaran dengan Abul Muzaffari, waluqiba bil Maliki An-Nasiri. Kunyahnya Abul Muzaffar, bapa kepada Muzaffar. Orang Arab ni dia ada kunyah. Kunyah ni bapa kepada siapa. Contohlah macam saya, nama saya Muhammad Nazmi. Orang Arab kalau tanya anta mutazawij, kau dah kahwin ke? Dah. Abu Man. Abu Man, bapa kepada siapa kau ni? Anak sulung saya nama Nadirah, jadi orang panggil saya Abu Nadirah. Begitu, bapa kepada Nadirah. Dia orang tak ada panggil saya dengan nama Muhammad Nazmi, tak ada dah. Dia akan panggil ya Aban Nadirah. Contoh, guru saya nama Syekh Ahmad Ratib Alawi. Orang tak panggil dia Syekh Ratib, orang panggil dia Abu Bilal. Wen Abu Bilal, anak dia nama Bilal yang sulung. Gitu. Abu Jahal tu bukan pasal anak dia nama Jahal, pasal dia memang jahil pun, bapa jahil. Diberi gelaran Abul Hakam di kalangan masyarakat Quraisy, bapa paling cerdik. Tapi Nabi kata, la anta Abu Jahlin, kau bapa paling bodoh sekali. Okeylah tuan-tuan. Jadi orang Arab dia ada kunyah bapa siapa. Kalau perempuan, ummu, dia panggil mak pada siapa. Jadi kalau rumah saya tu, orang Arab panggil Ummun Nadirah, ibu kepada Nadirah. Kadang-kadang orang dia ambil nama anak lelaki, walaupun sulung tu perempuan, tapi dia ambil nombor 2, nombor 3 lelaki. Contohlah nombor 3 nama Muhibbullah, contoh kan, dia panggil Abu Muhibbillah atau Abu Muhibbullah. Waluqiba, dan diberi gelaran dengan panggilan bil Malikin Nasiri, dengan raja yang memberikan kemenangan.
Wulida sanata 532 hijriyatan fi Tikrit ihdal qura al-akrad bi shimal al-Iraq. Beliau dilahirkan pada tahun 532 Hijrah. Ini zaman pemerintahan kerajaan Islam Khilafah Bani Al-Abbasiyah, tuan-tuan ya. Panjang cerita Abbasiyah ni memerintah 536 tahun, 5 kurun memerintah, tuan-tuan. Tapi itulah, kalau kita baca sejarah Islam ni, mula-mulanya seronok, lepas tu sedih kan. Dan dalam, orang kata, dalam mana-mana kerajaan Islam dulu pun, contohlah macam Bani Umayyah memerintah 93 tahun. Bani Umayyah ni zaman Futuhat Al-Islamiyah, dibuka banyak negara umat Islam. Sikitlah orang kata sebagai mukadimah ni kan. Di zaman Nabi SAW, yang negara luar yang Islam, yang masuk Islam ialah Yaman satu. Sampailah zaman Abu Bakar, zaman Umar. Zaman Umar Al-Khattab dan menjangkau sampai ke Rom dan Parsi. Rom, Islam sampai dekat Asyam, sampai kat Syria, Palestin, Jordan. Bawah itu zaman penjajahan Rom berlaku. Umar Al-Khattab zaman dia, Islam naik sampai ke negara Syam, Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Parsi tapau habis, Iraq, Iran, habis dapat ke Islam belaka. Datang Bani Umayyah, lebih jauh kemaraan, Afrika, Mesir, Ethiopia dapat. Lepas tu masuk ke Algeria, Libya, di Mesir, Afrika sampai ke mana? Ke Spain, Andalusia, jauh masuk ke Eropah sana. Jauh dia pergi. Tu zaman kerajaan Islam Bani Umayyah. Sebab tu kalau kita baca sejarah, Bani Umayyah ni terkenal dengan dipanggil Al-Futuhat Al-Islamiyah. Majduhum, kehebatan Bani Umayyah apa dia? Pembukaan negara Islam sampai ke Andalus. Lepas tu berlaku, dah lama merintah kan, 93 tahun lebih. Hujung-hujung tu biasalah memulai okey. Dalam keadaan gitu tu, dalam ada okey, ada tak okey, ada okey, ada tak okey, ditadikan Allah ada seorang khalifah yang paling terkenal dengan keadilan dia di kalangan Bani Umayyah. Siapa dia? Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mujaddid kurun yang pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW. Khalifah Umar bin Abdul Aziz naik, lepas tu jatuh kerajaan Islam dengan sebab berlaku rampasan kuasa, perebutan kuasa, politik dalaman. Al-Abbasiyah dah lama tunggu peluang, naik kerajaan Bani Abbasiyah. Abbasiyah merintah lama, 5 kurun, 500 tahun. Tapi yang sedihnya, zaman Abbasiyah ni tuan-tuan, dia punya bergaduh lagi panjang. 5 kurun tu bergaduh sama-sama dia lagi panjang. Sepatutnya diorang lebih mara ke atas. Zaman Umayyah tu, diorang dah nak masuk dekat hampir-hampir ke Faransa, ke Perancis, dah nak sampai ke sana dah diorang. Jauh umat Islam pergi. Bila datang Abbasiyah, bergaduh sama-sama diorang. Akhirnya diorang ni buat apa tuan-tuan? Hanya mempertahankan border umat Islam saja. Dia tak boleh nak mara lebih dah, sebab bergaduh sama-sama diorang. Bergaduh. Jadi tapi dalam suasana bergaduh tu, Allah Ta'ala takdirkan dalam khilafah Bani Abbasiyah ni ada seorang khalifah yang terkenal, Khalifah Harun Ar-Rashid, yang terkenal dengan warak baik dia. Dan ditadikan Allah dalam hiruk pikuk suasana yang tak berapa nak betul ni, Allah takdirkan lahir seorang manusia bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kadang-kadang kita baca sejarah, kita terfikir, siapa nama khalifah zaman ni? Zaman Salahuddin Al-Ayyubi ni, siapa khalifah dia? Entah. Ada nama khalifah tapi tak glamour. Glamour dia lagi sebab peranan dia yang masa tu. Okey tuan-tuan, balik cerita kita ni. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 532 Hijrah di sebuah bandar Tikrit. Tikrit ni tempat kelahiran siapa dia?
Saddam Hussein rahimahullahu ta'ala, Presiden Iraq yang syahid dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Semua ulama ittifaq mengatakan Salahuddin lah pula. Siapa nama? Saddam Hussein mati dalam keadaan husnul khatimah sebab dia mengucap kalimah syahadat sempurna. Masa nak kena gantung tu kan, dia kan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengucap sempurna 2 kali kena gantung. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi lahir dekat bandar ini, dan bandar ini juga tempat kelahiran Saddam Hussein. Salah sebuah perkampungan orang-orang daripada etnik Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi, dia bukan orang Arab. Kalau ibadat kita Melayu bukan Melayu, Jawa, gitulah lebih kurang. Banjar, Minangkabau, gitu. Bishimalil Iraq, yang terletak di utara Iraq. Intaqala ma'a abihi Najmuddin wa ammuhu Asaduddin Shirakuh ila Ba'labak wa uyina abuhu waliyan alaiha. Bapanya bernama Najmuddin bersama dengan pakcik dia Asaduddin Shirakuh berpindah daripada Mosul, Iraq, ataupun daripada Tikrit, berpindah lari ke Ba'labak di Lubnan. Kenapa lari? Apa cerita? Ceritanya, ringkasan ceritanya gini. Masa duduk dekat kawasan Mosul ni, dekat Iraq ni, bapa Salahuddin dan pakcik dia ni kira panglima lah kawasan tu. Dia orang jaga kota tu, dia orang jaga. Tapi di kota tersebut dekat Mosul ni ada penjaga panglima kepada ibu, nak kata macam mana, dia orang ni kira pegawai dalam ataupun panglima dalam kota, tapi yang jaga bahagian keluar masuk orang lain. Ditarikan Allah, yang jaga bahagian keluar masuk ni buat satu benda, tuan-tuan. Apa buat benda? Yang saya baca dia buat tu, dia berzina dengan seorang perempuan. Bila dia berzina dengan seorang perempuan, menyebabkan pakcik kepada Salahuddin Al-Ayyubi, Asaduddin Shirakuh ni sakit hati. Dia kata, kurang ajar kau. Sepatutnya kau jaga orang Islam, kau jaga maruah kau sebagai orang ada jawatan. Dia berzina. Akhir Asaduddin ni bunuh pegawai tu. Bila dia bunuh pegawai ni, tersebar berita tu, menyebabkan anak beranak pegawai tu nak ambil tindakan kepada Asaduddin Shirakuh, nak buat konspirasi nak bunuh Asaduddin. Maka diorang pun nasihat kepada Asaduddin supaya melarikan diri, bawa belaka anak beranak kau, bawa belaka. Kalau tak bawa, dia cari belaka anak beranak, dia bunuh nanti tak pasal. Lalu mereka pun keluarlah pada satu malam, Asaduddin Shirakuh dengan bapa dia Najmuddin, sambil mendukung atau membawa Salahuddin Al-Ayyubi yang masih baby lagi, keluar waktu malam di tengah kesejukan padang pasir, merentas padang pasir jauh daripada Iraq atas, turun sampai ke Ba'labak, ke Lubnan, tuan-tuan. Jauh perjalanan tu. Sampai dekat sana, ditadikan Allah, penguasa di Ba'labak ini kenal dengan Najmuddin dan juga Asaduddin Shirakuh ni, bapa dan juga pakcik Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu dilantik bapa Salahuddin Al-Ayyubi menjadi governor di Ba'labak. Jadi bapa Salahuddin pindah daripada Iraq, duduk dekat bawah, dekat Syam, dekat Lubnan, Ba'labak, dan dilantik menjadi governor dekat sana. Hafizal Quran Al-Karim wa ta'allama al-qira'ata wal-kitabata wal-haditha wal-fiqha wal-lughata al-arabiyyata wat-tiba wa ansab al-arab. Salahuddin Al-Ayyubi dibesarkan dalam keadaan suasana penuh dengan keagamaan. Menghafal Al-Quran semenjak kecil, mempelajari tulisan, wal-qira'ah wal-kitabah, membaca dan menulis, wal-hadith wal-fiqha, menguasai ilmu hadis dan juga fiqh. Salahuddin Al-Ayyubi bermazhab apa, tuan-tuan?
mazhab Syafi'i. Amin. Sebab tu kita berbangga bermazhab Syafi'i, tuan-tuan. Dan orang-orang Kurdi, negara Kurdistan tu majoritinya mazhab Syafi'i. Wal lughatal arabiyyah, dan menguasai bahasa Arab, wa tib, dan ilmu perubatan, wa ansab al-arabi, dan ilmu salasilah keturunan bangsa Arab. Asnada ilaihi Sultan Nuruddin Mahmud riasat syurtati fi Dimashq fatatahharaha min al-lusus wal mufsidin wa a'ada al-amna fi rubu' Syam. Membesarlah Salahuddin Al-Ayyubi di Ba'labak, besar. Bila dia dah dewasa, tuan-tuan, salah seorang daripada pakcik dia bernama Sultan Nuruddin Mahmud Zinki. Ingat lagi cerita tu? Anda pernah cerita kat tuan-tuan dulu, lama dah kat surau ni. Ingat lagi? Ke lupa dah? Nak suruh ulang balik? Tak payah. Ulama sebut antara Salahuddin dengan Sultan Nuruddin Mahmud Zinki, kedua-dua ni hebat belaka. Salahuddin Al-Ayyubi pun hebat, tetapi pakcik dia ni Nuruddin Mahmud Zinki lagi hebat lagi. Wali Allah, seorang sultan tapi wali Allah. Payah nak jumpa sultan wali Allah. Sultan wali nikah tu biasa, kita pun wali nikah juga kan, tapi ni wali Allah. Tak apalah, nak cerita lah, rasa dah cerita dah. Tapi kalau tuan-tuan kata dah dengar dah cerita ni ustaz, ulang kaji. Ni ramai makan semut ni lupa. Mahmud Nuruddin Zinki ni, tuan-tuan, memerintah dekat Damsyik, Syria. Jadi satu malam, mana cerita cepat-cepatlah rekan-rekan cerita ni kan. Satu malam dimimpi Nabi SAW, kan. Nabi kata apa? Ya Nuruddin, anqizni min haula. Wahai Nuruddin, selamatkan aku daripada mereka ni. Dalam mimpi tu dia nampak orang dalam mimpi tu. Lepas tu dia pun terjaga. Dia kata, apa benda mimpi aku ni? Dia tidur balik. Dia tidur, mimpi tu berulang balik. Nabi datang lagi dalam mimpi. Ya Nuruddin, ya Nuruddin. Munada mudhaf, kena baca Nuruddin. Nama dia Nuruddin, tapi bila grammar ni ya masuk ya nida dengan munada mudhaf, dia kena baca ya Nuruddin. Macam Abdullah, nama orang Abdullah, tapi kalau kita kata ya Abdullah gitu. Ya Abdul Karim, ya Abdul Samad. Itu kalau grammar lah. Kalau tak grammar, kau bubuh lah benda bagi pun tak ada hal punya. Jadi Nabi kata, kali kedua dia tidur tu, tuan-tuan, mimpi lagi. Nabi kata, ya Nuruddin, anqizni min haula. Wahai Nuruddin, selamatkan aku daripada orang ni. Kali kedua dia terjaga. Dia pun panggil penasihat dia, alim ulama, cerita mimpi ni. Maka apa kata alim ulama? Wahai tuanku, mimpi tuanku betul, benar tu. Tuanku kena bergerak malam ni juga pergi ke Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni juga. Jangan ditangguh-tangguhkan. Dia pun siapkan para tentera dia, mujahid dia. Tak ramailah, ada setengah kata dalam, tak sampai, lebih kurang 40 orang itu, untuk escort dia sampai ke Madinah. Kalau tuan-tuan tengok peta daripada Syria ke atas tu, turun ke bawah kan, ke Madinah. Itu perjalanan tu hampir-hampir dekat sebulan naik unta, tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada Sultan Mahmud Nuruddin Zinki. Dia sampai ke Madinah dalam tempoh 15 hari sahaja. Lagi 15 hari tu macam mana? Mana aku tahu. Karamah Allah lipatkan bumi, laju jadi pergerakan ni, tuan-tuan. Ya. Jadi sampai dekat Madinah, Sultan pun masuk dalam Masjid Nabawi, ziarah kubur Nabi SAW, mengucapkan salam pada Nabi SAW. Dia pun semayang. Lepas semayang biasalah Sultan datang kan, Raja datang dekat Madinah, orang bersalam. Sultan tengok aja,
ada tak orang yang dalam mimpi tu, ada 2 orang dalam mimpi tu, Nabi kata, selamatkan aku daripada 2 orang ni, selamatkan aku daripada 2 lelaki ni. Dia tengok tak ada. Lalu Sultan Mahmud Nuruddin Zinki ni arahkan kepada pegawai-pegawai dia supaya kumpulkan seluruh orang-orang miskin di Madinah untuk diberikan bantuan brim. Dululah ni cerita dulu brim tu tuan. Sekarang tak ada dah, hilang. Sekarang jadi basah dia panggil. Jadi raja ni bagi duit. Untuk apa dia bagi duit? Dia nak tengok ada tak muka 2 orang ni. Dia pun bagi. Dan Sultan Mahmud Nuruddin Zinki ni kaya, tapi zuhud yang amat-amat zuhud. Dia kaya tapi dia zuhud sangat-sangat. Dan dia orang ada peruntukan untuk ulama-ulama, untuk talibul ilmi. Hebat zaman ni tuan-tuan. Bila dah bagi semua, masa bagi bantuan tu, Sultan tengok muka seorang-seorang yang ambil bantuan. Penasihat dia kata, macam tuanku, ada tak muka mangkuk 2 orang tu? Tak ada pun. Pelik kan? Oh lah, tak ada. Lalu ditanya kepada orang Madinah ni, ada lagi tak siapa-siapa yang tak ambil bantuan? Tak ada tuanku. Mana boleh, mesti ada yang tak ambil lagi. Tak ada tuanku, semua dah ambil. Ni semua muka-muka imam, muka brim semua ni kan. Semua dah ambil dah. Mustahil tuanku kata, mesti ada yang tak ambil lagi. Wahai tuanku, mana ada, semua dah ambil. Kalau yang tak ambil pun ada 2 orang lelaki. Orang Madinah kata, 2 orang lelaki? Siapa 2 orang tu? Tak tahulah tuanku. Tapi 2 orang ni baik sangat, soleh sungguh. Iktikaf dekat masjid, rajin baca Quran di masjid, ziarah kubur Nabi, dan adat mereka ni sentiasa berpuasa sunat dan banyak bersedekah kepada orang miskin di Madinah. Lain macam. Maka apa kata raja? Panggil 2 orang, aku nak tengok. Panggil 2 orang. Dia pun datang. Bila tengok muka tu, jeng 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 jeng, sebiji dalam mimpi, betul tak? Ini muka yang dalam mimpi tu, yang Nabi kata, selamatkan aku daripada lelaki ni, selamatkan aku. Sebidon muka dalam mimpi, betul tak? Tapi raja cool lagi. Tapi orang kata dia orang baik. Tapi kenapa Nabi kata bahaya 2 orang mamat ni? Maka raja pun tanya, min aina antuma? Kamu berdua daripada mana? Dia pun jawab, nahnu minal maghrib. Kami daripada Morocco. Limadha ta'ti ila huna? Wa masababu ityanukuma ila huna? Apa hal kau datang ke Madinah? Kau buat kerja apa kat sini? Bisnes ke apa? Dia kata, tak ada, bukan bisnes. Kami ni memang dah kaya dah. Habis datang buat apa? Kami datang semata-mata rindu kepada Nabi SAW. Rindu ke Nabi, nak duduk dengan Nabi. Tapi raja kata pelik. Lalu raja pun kata, korang rumah kat mana rumah? Rumah kita dekat tepi masjid. Aku nak pergi rumah korang. Sudah. Bila raja kata nak pergi rumah tu, mamat, 2 mamat ni kau tu gelabah puyuh, betul tak? Tak payah raja, tak payah. Tak ada, kita tak sempat nak kemas rumah. Tak payah. Aku saja nak pergi tengok rumah kau. Bila raja masuk rumah dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan bayangkan ni kubur Nabi. Ni belah kiri kan, kalau tuan-tuan masuk Masjid Nabawi kan, belah sini kan kubur Nabi kan. Rumah dia belah sana, kau tahu tak? Beberapa meter daripada kubur Nabi. Zaman tu ada rumah-rumah homestay sewa kat situ. Raja masuk, dia tengok, tiba-tiba kat ruang tamu ni ada almari besar bapak, kau tahu tak? Lain macam kau punya lemari apa pasal dua tengah-tengah ni. Orang biasa lemari kat dinding, kau lemari pesin baru apa? Lepas tu bawah lemari tu tutup dengan kapet besar. Tuanku kata, ni apa benda ni? Panggil tentera, askar datang. Masuk. Angkat lemari ni. Bila angkat lemari tuan-tuan, diorang pun selak bawah kapet. Tengok-tengok ada lubang digali tuan-tuan. Lubang ni digali, dia pun masuk dalam lubang tu. Tengok-tengok dah sikit lagi nak sampai ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya dia ni kerja siang malam pagi petang, korek. Nanti kan
Tanah tu dia buang dekat perkuburan Baqi. Dia bawa malam-malam buta, dia berjalan, dia buang kat sana. Orang mana? Zaman tu mana ada orang malam buta bang? Bukan macam sekarang ni kan. Batu Raja kata, cakap betul, korang daripada mana? Akhirnya diorang mengaku diorang ni Yahudi yang diupah oleh Raja Yahudi dekat Maghribi, dekat Morocco, diupah beribu-ribu dinar emas untuk mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas diorang. Patutlah Nabi kata, selamatkan aku daripada dua lelaki ni. Maka raja pun arah supaya dibunuh dua ekor Yahudi ni dan ditutup bawah tanah ni tuan-tuan. Kalau di kubur Nabi kan, dalam tanah ni dekat kubur Nabi ni ditutup dengan tembaga berlapis-lapis yang takkan boleh ditembus tuan-tuan. Takkan boleh ditembus. Macam dibuat bilik tau. Contoh kalau kita kata ini keranda Nabi lah. Contoh ni jenazah Nabi. Dia tuang tembaga tu daripada atas sampai ke bawah ni, keliling macam bilik keluli. Tak boleh tembus. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan korek dah tak percaya. Aku sembang apa. Okey tuan-tuannya. Jadi Sultan Mahmud Nuruddin Zinki ini bukan sebarangan sultan wali Allah. Masa anda kat Syria dulu, anda dah ziarah kubur dia. Kubur dia agak tersorok dekat dalam satu pasar. Kita pergi cari mana kubur sultan ni. Pergi jumpa kecil dia macam orang tak cara, orang tak jagalah kubur dia. Dia macam pasar tu, sempit sangat pasar ni. Ni rumah jalan. Lepas tu dalam rumah ni ada kubur dia. Bila kita masuk dalam tu, anda ingat lagi masa tu kita orang nak interview pakcik yang jaga kubur tu. Dia cerita. Bila nak buat rakaman, la mamnuk dia kata. Dia tak bagi kita buat rakaman. Dia takut kena tangkap ke apa benda, wallahu alam. Jadi alhamdulillah ala kulli hal anda dah ziarah dah kubur Sultan Mahmud Nuruddin Zinki hafizahullah ni tuan-tuan, wali Allah. Okey, di zaman pakcik dia ni Salahuddin Al-Ayyubi diberikan jawatan apa? Ketua Polis Bandar Damsyik. Salahuddin Al-Ayyubi jadi Ketua Polis Bandar Damsyik. Dan Salahuddin Al-Ayyubi menjaga keamanan keselamatan Damsyik dan membersihkan Damsyik daripada segala pencuri, penyamun dan sebagainya. Aman damai Damsyik bila Salahuddin Al-Ayyubi jaga. Ini berlaku dekat mana tuan-tuan? Dekat Syam. Arsalahu Nuruddin ma'a ammihi Asaduddin Syirakuh قائد جيوش الشام لدفاع عن مصر وطرد الصليبيين منها. Mahmud Nuruddin Zinki mengutuskan pakciknya Asaduddin Syirakuh bersama-sama dengan Salahuddin Al-Ayyubi ke mana? Menuju ke Mesir untuk berperang menentang tentera-tentera Salib yang sedang berusaha merampas negara Mesir. Mesir masa itu tuan-tuan, Mesir kan belah Afrika kan, dikuasai oleh Fatimiyin, kerajaan Syiah, Fatimiyah Syiah. Zaman Bani Umayyah dulu, itu semua kawasan Empire Islam Bani Umayyah. Kalau tuan-tuan tengok peta kan, bawah ni Mekah, bawah lagi Yaman lah. Yaman bawah tu Mekah, Madinah, Asyam, sini bawah ni Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Afrika, semua ni naik ke atas Andalus kan, Spain ke atas tu atas ni Turki. Ni semua Empire Bani Umayyah. Besar ni bang, besar. Dalam tempoh 93 tahun aja. Subhanallah, besar dia orang dapat tawan. Tapi bila jatuhnya Bani Umayyah, diambil oleh Bani Abbasiyah. Lepas satu-satu dapat ke, berlaku perpecahan lah, sama-sama dia bergaduh. Akhirnya jadi kerajaan, apa kata, kuasa otonomi. Syiah ambil sikit, yang ni ambil sikit. Yang Abbasiyah maintain bertahan dekat Iraq. Abbasiyah dia punya pusat pemerintahan dekat Iraq. Yang dekat Syam ni
Walaupun Syam ni dulu Bani Umayyah yang pegang tuan-tuan, tapi diorang masih respect kepada kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Diorang tetap memberikan walak kepada Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun dia berpengaruh, dia kuat dan sebagainya, tapi walaknya tetap dengan Abbasiyah. Gitu. Walaupun kerajaan macam mana bermasalah, tapi kita kena ada satu benda, kita kena ingat, jangan cuba ada usaha nak menggulingkan kerajaan. Hukumnya haram. Macam mana teruk pemerintah tu, kan? Dulu dia kata dia nak hapuskan PTPTN, dia tak hapuskan. Contoh, dia kata hari ni kita menang, besok petrol RM1.50. Wah, contoh kan? Tak turun-turun juga. Tak apalah, sabar je banyak-banyak tuan-tuan. Jangan ada usaha nak gulingkan kerajaan. Hukumnya haram, berdosa, tak boleh. Sebab tu macam mana kelemahnya kerajaan, kalau kita buat rampasan kuasa, fitnah besar tuan-tuan akan berlaku. Okey, bila Bani Umayyah dah dikalahkan oleh Abbasiyah naik memerintah, tu yang berlaku fitnah tu. Sikit-sikit. Cuma yang Andalusia tu tuan-tuan, Abbasiyah tak boleh buat apa dah. Cerita tu panjang lah, panjang ceritanya. Jadi geng-geng Fatimiyin, jadi tuan-tuan, Mesir zaman tu dikuasai oleh kerajaan Fatimiyin. Kerajaan Fatimiyah menisbahkan diri mereka kepada Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diorang ni Syiah lah, tak ada kena-kena dengan Sayyidatina Fatimah. Fatimiyun memerintah Mesir lama. Jadi berlakulah kepincangan dalam pemerintahan mereka, penindasan, kezaliman. Dan di zaman tu Mesir, kita tahu kan, orang-orang Kristian dekat Mesir bangsa apa? Qibti, anak-anak Fir'aun tuan-tuan. Itu keturunannya. Diorang ni geng-geng Ahlul Kitab, geng-geng Kristian ramai kat sana. Bila Fatimiyun ni memerintah, dia tindas puak-puak Al-Aqbad, orang-orang Qibti, orang Kristian ni, menyebabkan orang-orang Qibti ni mengadu kepada Empire Rom tentang penindasan yang berlaku atas diri mereka. Lalu diorang pun kata, kita serang Mesir. Bila tentera-tentera Rom, tentera-tentera Kristian, tentera-tentera Salib bersiap sedia nak perang, nak serang Mesir, maka kerajaan Syiah zaman tu yang dekat Mesir, yang di penghujung, dia dah di zaman penghujung pemerintahan mereka, semakin lemah. Biasalah, bercampur dengan salah guna kuasa, perebutan kuasa, bunuh sama-sama, biasa berlaku ni. Kalau kita baca sejarah dia orang kan gitu, tak puati bunuh kan. Dahsyat politik ni tuan-tuan. Sebab tu politik ni kalau tak betul-betul najis mughalazah tuan-tuan. Sebab tu kena yang main politik ni, yang pegang politik, betul-betul orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bagi politik ni pada orang yang tak takut pada Allah, memang takkan selesai masalah negara kita sampai kiamat, tak selesai. Memang takkan selesai. Betul ke tak betul aku cakap ni? Macam tak boleh nak menjawab aja, menyampah betul aku. Betul lah tu. Saya ni sakit perut dah tuan-tuan bersemalam. Kalau tak sakit perut aku dah smackdown dah malam ni. Saya buang air semalam, saya timbang 72 tuan-tuan. Saya buang air semalam turun 70. Hilang 2 kilo, insaf aku. Macam tu boleh berak tiap hari tuan-tuan. Okey, balik ke cerita kita ni kerajaan Syiah yang dah lemah ni, dia dapat isyarat amaran tentera Salib akan serang Mesir, maka dia pun minta bantuan dengan tentera dekat Syam. Padahal Syam masa tu siapa yang menguasai? Nuruddin Zinki. Nuruddin mazhab apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alal mazhab Imamuna Syafi'i. Aqidah Abul Hasan Al-Ash'ari. Tapi kalau ikut kita kan, lantak aku pergi mampus kau lah Syiah. Tak. Nuruddin Zinki itu negara umat Islam. Setiap inci tanah itu milik umat Islam. Biarlah Syiah lantaklah kau, aku akan hantar tentera aku untuk selamatkan negara engkau. Dia pun hantar Asaduddin Shirakuh dengan Salahuddin Al-Ayyubi pergi pertahankan Mesir. Perang dengan izin Allah Ta'ala, diberikan kemenangan kepada tentera Islam di bawah bimbingan Salahuddin Al-Ayyubi dan pakcik dia Asaduddin Shirakuh. Masa tu
Kerajaan Syiah dah hujung dah lembik dah, kata dah. Orang kata macam kalau sekarang ni macam kat Syria macam Bashar Assad lah. Bashar Assad tu boneka aja, puppet je bang. Tak ada apa dah, tak ada apa, puppet je. Belakang dia Iran, Rusia, Amerika, berjadah semua aku tak tahu. Itu puppet je, tak ada apa dah. Ada lembik sangat orang kata. Maka Salahuddin Al-Ayyubi dengan pakcik dia tak perlu kepada rampasan kuasa. Dia biar je, biar buat baik. Salahuddin begitu. Baik, layan elok orang dekat Mesir, layan elok penganut Syiah, layan sehingga jadi apa? Last-lastnya orang Syiah sendiri yang jatuhkan khalifah diorang yang terakhir dekat Mesir, dan diorang lantik Salahuddin Al-Ayyubi jadi raja diorang. Maka disitulah naiknya Salahuddin Al-Ayyubi secara aman damai, tanpa berlaku rampasan kuasa, tanpa berlaku pertumpahan darah. Sebaliknya berlaku pertumpahan darah sama-sama puak-puak Syiah ni yang tak puas hati berebut kuasa. Dan zaman itulah Salahuddin Al-Ayyubi menukar sebuah jami' yang terkenal dengan panggil apa? Jami' Al-Azhar. Itu zaman Syiah buat tu. Ditukar kepada Jami' Al-Azhar, University Al-Azhar yang dahulunya diajar fahaman-fahaman Syiah. Naik Salahuddin Al-Ayyubi, dia tukar belaka silibus, mengajar fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan fiqh bagi mazhab orang-orang Mesir. Fiqh mazhab apa? Mazhab Al-Imam Syafi'i. Akidah mereka akidah apa? Akidah Abul Hasan Al-Ash'ari. Sifat 20 itulah. Itu siapa yang buat benda tu? Salahuddin Al-Ayyubi. Besar jasa dia tuan-tuan. Batu masa dekat Syria dulu kubur Salahuddin Al-Ayyubi di tuan-tuan dekat Al-Jami' Al-Umawi, Masjid Al-Umawi. Masuk Masjid Umawi, kat belakang tu nanti ada besar satu kawasan ni, dalam tu ada kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita pergi weekend ramai orang datang ziarah. Lagi-lagi Mak Saleh pelancong-pelancong. Dululah zaman sebelum perang. Sekarang saya tak tahulah. Saya perhati Mak Saleh biasa datang. Tapi orang Iran rasa tak pernah nampak orang Iran pergi ziarah kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal kita tahu orang Syiah ni hantu kubur tuan-tuan. Dia memang suka kubur-kubur ni kan. Lagi-lagi kalau kubur keluarga Nabi, lagi dia suka. Memang tak ada masalah nak pergi ziarah keluarga Nabi kan. Ahlul Bait ni memang digalakkan. Tapi Syiah kan kau tahu, dia punya suka dengan kubur ni kan. Tapi kenapa seorang panglima yang hebat ni tak ada orang Iran ziarah tuan-tuan? Pelik juga. Bila kita baca sejarah, baru kita faham. Patutlah. Kenapa dia tak ziarah? Pasal ni lah. Pasal Salahuddin Al-Ayyubi lah yang menghapuskan, melenyapkan kerajaan Syiah di Mesir dan menukar Jami' Al-Azhar daripada sebuah universiti yang mengajar ajaran Syiah kepada yang mengajar Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga hari ini tuan-tuan semua. Itu jasa dia besar tuan-tuan. Okey. Tarada Salahuddin As-Salibiyyin min Misra wa tawalla amhu al-wizarata thumma tawallaha huwa ba'da mauti ammihi. Apabila mereka berjaya menghalau tentera salib keluar daripada Mesir, pakcik dia Asaduddin Shirakuh menjadi yang kata yang menjadi pemerintah dekat Mesir. Lepas mati pakcik dia Asaduddin Shirakuh, diganti oleh Salahuddin Al-Ayyubi. A'lana Salahuddin Al-Ayyubi intihai al-hukm al-Fatimi al-Syi'i ba'da maut al-Khalifah al-Fatimi al-'Adid wa a'lana madhhab ahli sunnati wal jama'ati wa qada 'ala al-fitnati ad-dakhiliyah. Bila Salahuddin naik saja jadi pemerintah dekat Mesir, dia pun mengisytiharkan secara rasmi berakhirnya pemerintahan Fatimiyin di Mesir. Tapi tuan-tuan, orang Iran pula, orang Syiah, diorang setuju, diorang okey. Diorang tak adalah bengang dengan Salahuddin, padahal Salahuddin tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab dia nampak Salahuddin ni lebih adil daripada khalifah sebelum pada ni, yang buat zalim sama diorang, yang buat zalim sama bangsa Qibti, orang-orang Ahlul Kitab tu, yang menjadi sebab kenapa tentera salib nak serang Mesir. Jadi bila Salahuddin buat benda secara adil, buat elok belaka, orang pun rasa aman, damai lah, biarlah, engkau lah jadi leader, engkau lah jadi pemimpin kami. Memerintahlah Salahuddin Al-Ayyubi dengan penuh keamanan, kedamaian, dan dia mengiklankan secara rasmi mazhab yang diguna pakai di Mesir. Mazhab apa dia? Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Macamlah kita dekat Malaysia ni, mazhab rasmi negara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepatutnya kan, kalau kita boleh, kalau sepatutnya lah perlembagaan kita selain daripada Islam agama rasmi, kena tambah tahu apa dia? Mazhab rasmi negara Malaysia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fiqahnya apa? Fiqah mazhab Syafi'i. Akidahnya apa? Abul Hasan Al-Ash'ari. Tu kena ada. Benda ni benda asas, benda basic. Bila ada dah dalam perlembagaan benda ni, orang tak berani sentuh, orang tak berani buat main. Tapi bila benda ni tak ada tuan-tuan, tu yang puak-puak harap jadah ni buat main kot dan sekali-sekali. Nak tukar sana, nak tukar sini kan. Jadi fitnah. Tapi bila termaktub dekat perlembagaan ni, orang tak berani nak sentuh. Sebab tu Syekh Hana kata, sepatut negara korang kena buat macam tu. Syiah tu dia kata, itu Syiah tu. Iran tu tertulis dekat perlembagaan dia, Dustur, Ad-Dusturur Rasmi lil Iran. Perlembagaan Iran secara rasmi apa dia? Mazhabuhu Syiah Imamiyah Isna Asyar. Mazhab Syiah Imamiyah Imam 12. Baik engkau. Tu Iran tu. Kita lebih-lebih lagi sepatutnya kena jaga benda macam ni kan. Tak ada sesiapa kat sini boleh ada wakil ahli parlimen dalam tu. Bagilah cadangan kan, supaya ditambah lagi dalam perlembagaan kita mazhab rasmi negara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, fiqahnya mazhab Syafi'i, akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari. Wa qada 'ala al-fitnati ad-dakhiliyah. Bila naik Salahuddin Al-Ayyubi, berakhirnya fitnah dalaman, kekacauan dalaman yang berlaku dekat Mesir. Ba'da wafati Nuruddin Mahmud Zinki, najaha Salahuddin am 581 fi tauhid Misra wa Syam wa shimal al-Iraq wal Yaman tahta qiyadatihi. Apabila meninggal dunianya, wafatnya Sultan Mahmud Nuruddin Zinki yang saya sebutkan tadi, yang kuburnya dekat Damsyik tu, meninggal bila? Pada tahun 581 Hijrah. Berlaku kekacauan. Syam berlaku kekacauan, Mesir dah okey dah. Syam berlaku kekacauan, Yaman kekacauan, utara Iraq berlaku kekacauan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menyatukan 4 negara besar ni: Mesir, Syam, Yaman, utara Iraq. Mesir besar, ya. Kalau Kahirah tu saja tuan-tuan, bandar Kahirah saja penduduknya berapa ramai? 20 juta. Bengong kepala. 20 juta bandar Kahirah. Kalau masuk bandar Kahirah, bunyi horn tak berhenti. Pen pon. Aku tak faham orang Mesir ni suka main horn tuan-tuan. Anda pernah naik taksi masa kat Mesir kan? Pagi-pagi kita naik taksi, jalan kosong, mana ada orang. Daripada pen, apa hal kau ni? Kata tak ada orang lah saja, dia kata boring pen. Aduh, aku cakap bengong kepala. Ada member kita budak belajar kat Jepun, sajalah datang nak tengok Mesir. Dia kata saya nak meninggal duduk Mesir ustaz. Dah hari-hari bunyi horn dekat Jepun ustaz. Saya duduk sebulan, mana bunyi horn ni? Tak dengar bunyi horn dekat Jepun sebulan. Tak payah nak dengar kan. Arab horn tu hobi tuan-tuan. Horn tu macam brake kan, men gitu. Kalau bunyi spesen tak apa, bunyi macam-macam kau tu, bunyi ambulans, macam-macam rupa bunyi kau tu tak? Bengong kepala. Ala kulli hal tuan-tuan, Mesir tu besar tu, utara Iraq besar, utara Iraq, Syam besar, Yaman digabungkan semua bawah kerajaan Islam Al-Ayyubi. Tapi diorang ni Al-Ayyubi, wala mereka, kesetiaan mereka, ketaatan mereka masih kepada kerajaan pusat di mana? Di Iraq, di Baghdad, di Al-Abbasiyah masa tu. Walaupun Abbasiyah masa tu dah tak ada benda dah, sekadar jaga border-border je. Tapi Ayyubi ni kuat. Kalau contoh tuan-tuan, kalau Ayyubi ni dia nak buat gerakan jatuhkan Abbasiyah boleh, tapi dia tak buat benda tu. Bertahan ya. Okey. Kana al-jihad wa tahrirul bilad min as-salibiyyin huwa shughluhu syaghil
فأمر العلماء والخطباء بالحديث عن الجهاد والتضحية في سبيل الله وكان يشرف بنفسه على التدريبات ويشترك مع الجنود في بناء القلاع والحصون. Salahuddin Al-Ayyubi, zaman pemerintahannya tuan-tuan, apa benda dalam kepala dia yang paling utama? Apa dia? Al-jihad fi sabilillah. Tu kepala dia, jihad wa tahriril bilad minas salibiyyin. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berusaha mengambil balik saki-baki negara umat Islam yang pernah dibuka oleh Bani Umayyah dulu, tapi diambil sikit demi sedikit oleh tentera salib Kristian dengan sebab masalah dalaman yang berlaku dalam kerajaan Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi cuba nak ambil balik pelan-pelan, sikit-sikit, dan cuba untuk membebaskan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis Al-Aqsa tu tuan-tuan. Maka dia mengarahkan kepada seluruh para alim ulama, khutbah, penceramah, pengkhatib, kalau berkhutbah, kalau mengajar, kalau berceramah, topiknya apa dia? Al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Itu subjeknya tuan-tuan. Maknanya kalau zaman tu, pergilah mana masjid zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, kuliahnya perang aja, perang surah Al-An'am, surah Al-Ahzab, surah Taubah, Al-Anfal, Al-Anfal. Surah bab perang aja, cerita bab perang. Khutbah Jumaat mesti wajib berguna bab perang. Kita kalau khutbah bab perang, orang cop lalu ni ISIS mana ni datang. ISIS terus kita kena kan. Padahal apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-jihadu madin ila yaumil qiyamati, jihad akan berterusan sampai hari kiamat. Kenapa Allah hinakan umat Islam pada hari ini? Dengan sebab meninggalkan al-jihad. Dan dia sendiri, Salahuddin Al-Ayyubi, pergi ke kamp-kamp tentera, wa yushrifu, dia cek bagaimana latihan diorang, bagaimana ketenteraan diorang, macam mana qiyamul lail mereka, cek, pastikan. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ni tuan-tuan tak pernah tidur dekat istana, tidur dalam canvas, dalam kemah saja tuan-tuan, macam prajurit biasa, rahimahullahu ta'ala anhum ajma'in. Wa yatruku ma'al junud fil bina'il qina' wal husun wa yashtariku, dan dia bersama dengan para mujahidin membina kota-kota, membina al-husun, tembok-tembok, untuk berhadapan dengan tentera-tentera salib ni tuan-tuan. Dan orangnya amat serius. Wa kana la yadhhak, orangnya diam, serius, dan tak pernah ketawa. Bila ditanya, lima la tadhhak, kenapa tuanku tak pernah ketawa? Apa jawapan Salahuddin Al-Ayyubi? Kaifa adhaku wal aqsa asilun, mana mungkin aku ketawa sedangkan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ditawar oleh tentera salib. Aku tak boleh ketawa, tertekan aku ni, tertekan kenangkan Al-Aqsa. Tengok orang dulu macam mana. Nak harap kerajaan Arab zaman sekarang ada dia peduli apa nasib Al-Aqsa pada hari ni, pergi mampus lah. Arab tak ada lah, bergaduh sama-sama dia, duk ikut Amerika tak habis-habis. Itulah realiti diorang kan. OIC lah apa benda menyampah, nak cerita tak payah, mengarut lah kedua ni. Salahuddin Al-Ayyubi tak fikir strategi macam mana nak bebaskan Masjid Al-Aqsa. Aqada hudnatan ma'a salibiyyin bi'adam al-i'tida' hatta yatamakkan min i'dad jayshi lil ma'arik al-fasilati ma'ahum. Bila berlaku peperangan antara tentera Islam dengan tentera salib ni tuan-tuan, kadang menang kadang kalah, dan kadang-kadang dia orang buat apa? Hudnah, gencatan senjata. Kalau tak silap Ana ya, Ana ni baca kadang terlupa tuan-tuan, lebih kurang gencatan senjata tu lebih kurang 3 tahun tau. Antara tentera Islam dengan tentera salib, kita takkan perang selama 3 tahun. Okey, tentera salib pun relax lah, lega lah, diorang tak perang, diorang pun tak larang nak perang tuan-tuan. Salahuddin Al-Ayyubi dalam tempoh 3 tahun buat kerja all out, siap malam pagi petang, all out buat kerja siap malam pagi petang. Persiapan tentera siap-siap untuk apa? Untuk menyerang habis-habisan Salibiyin, untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Orang Salib tak tahu benda, dia buat kerja. Sebagaimana puak-puak kafir buat kerja pada hari ini dekat negara kita. Diorang ada tempoh 5-4 tahun tuan-tuan. Dia buat kerja siang malam pagi petang. Lepas satu-satu je dia buat. Dia akan buat. Kita buat bodoh. Jangan. Kita jangan biar puak-puak kafir ni nak tocang tuan-tuan.
kharaja min Dimashq wa askara bi jayshihi fi makanin yusamma Ra's al-Ma' bil qurb min qaryati Hittin bi Tabariyah. Pada tahun 583 Hijrah, Salahuddin Al-Ayyubi keluar daripada Damsyik bersama dengan ribuan para mujahidin menuju di sebuah lokasi bernama Ra'sul Ma'. Nama tempat ni Ra'sul Ma'. Ra'sul Ma' kalau terjemah bahasa kita, kepala air. Ni bukan kawasan air terjun bang oi. Nama dia Ra'sul Ma', kepala air. Di sebuah kampung bernama Hittin. Dekat mana kampung ni? Dekat kawasan Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah sempadan antara Palestin dengan Israel. Israel pun benda sebut nama Israel, dia bukan ada negara, dia ambil negara orang. Ia sempadan antara Palestin, Lebanon, Jordan dan mungkin Syria masuk sikit kot. Syria, Lebanon, Palestin. Dekat kawasan Tabariyah ni ada satu kampung nama Hittin. Wa nada bin nafiri wal jihad. Sepanjang-panjang perjalanan daripada Damsyik, mana kalau kita tengok Damsyik ke atas, dia turun ke bawah tau. Pasal Palestin kat bawah ni. Sepanjang-panjang perjalanan diiklankan al-jihad, al-jihad, nuharril al-aqsa, nuharril al-aqsa, bebaskan al-aqsa, bebaskan al-aqsa. Sebas seluas-luasnya. Fatadafaqa ilaihi al-mujahidun min kulli al-bilad al-islamiyah. Menyebabkan puluhan ribu para mujahidin datang daripada segenap pelosok negara umat Islam untuk bersama dengan pasukan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Antara sebab kenapa orang ramai keluar, tuan-tuan, sebab apa? Sebab diorang tengok leader kepada panglima, leader kepada tentera ni siapa dia? Raja, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab tu Sultan ni peranan dia besar. Walaupun kita tak nafi Sultan makin lemah, tapi mesti ada Sultan, mesti ada. Kan? Sebab tu kadang-kadang anda fikir, tuan-tuan, tengok Uthmaniyah merintah berapa lama? 400 tahun kan? Khilafah Uthmaniyah lama. Tapi subhanallah, punya lama memerintah bang, habis raja ni, tak ada sampai sekarang. Salatinuhum, sultan-sultan mereka tak tahu. Kalau tuan-tuan baca diorang, kisah diorang sedih kan, yang lala sekali masa diorang nak kena halau pada istana tu, dihalau-halau sungguh. Sehelai sepinggang tak dibenarkan bawa duit, sehelai sepinggang beg pun tak boleh. Kau dihalau-halau sampai raja ni minta kepada, zaman tu bila Mustafa Kamal Atatürk dah naik, geng-geng pengkhianat semua dah naik, dia minta supaya diorang ni diizinkan untuk berpindah ke negara umat Islam. Hantarlah kami ke negara Arab. Kalau korang tak nak bagi kami duduk Turki, izinkan kami duduk negara Arab. No, tak dibenarkan. Kau pergi negara Arab, kami bunuh korang. Habis pergi mana? Kau tak dipilih, kecuali kau kena duduk negara orang kafir. Pergi Cyprus lah, duduk kat Yunan bla-bla sana. Tak ada benda, tuan-tuan. Sampai dah baca sejarah, sampai orang pernah jumpa kaum kerabat, anak beranak Sultan Uthmaniyah, raja yang hebat ni, tuan-tuan, pernah dijumpa anak beranak mereka menjadi peminta sedekah dekat Perancis, tuan-tuan. Duduk tepi jalan pegang mangkuk peminta sedekah. Bila naik Presiden Turki, siapa nama? Menderes tu. Nama apa dia kan? Yang ingat Menderes tu lah. Apa nama? Adnan Menderes. Naik Adnan Menderes, tuan-tuan, dia ni macam Recep Tayyip Erdogan lah. Dia ni orang Islam, pejuang Islam kan. Dia naik, kerja dia apa? Dia nak cari balik mana moyang aku, mana saki baki moyang Sultan Uthmaniyah, mana. Cari tuan-tuan. Cari tu, mana dia dah lama lah kan. Mustafa Kamal Atatürk dah naik, lepas tu bertukar kerajaan, naik Adnan Menderes, dia mau cari. Jumpa dalam satu perkampungan. Anak tengok, tapi belah-belah kawasan negara Eropah. Cari. Dia masuk satu kampung ni. Orang kata kalau kau cari keturunan ni, mungkin lah makcik ni, anak beranak dia, salah sila dia, mungkin dari kampung ni. Pergi masuk kampung tu, tengok dalam satu rumah ada seorang perempuan tua kerja sebagai tukang basuh pinggan, jadi bibi. Dia tengok muka, dia tanya nama, dia sebut nama, menangis terus. Kau moyang aku, kau keturunan daripada Sultan Uthmaniyah. Menangis. Apa kata perempuan nenek dah tua ni? Kenapa lambat sangat kau datang? Dia kata.
Kenapa lambat sangat kau selamatkan aku? Gitu. Sedih cerita dia orang, tuan-tuan. Daripada memegang kuasa dunia, akhirnya jadi bibik basuh pinggan kat dapur. Allahu Akbar. Adnan Menderes bawa balik dia orang ke Turki. Dengan sebab itulah berlaku rampasan kuasa, dia pula kena gantung. Subhanallah. Ala kulli hal, ni semua ujian Allah Ta'ala kepada pejuang Islam. Saya nak sebut bagaimana sultan-sultan dekat Osmania habis pupus, tapi kita subhanallah tuan-tuan, walaupun kita dijajah oleh Portugis, Belanda, penjajah British, tapi kenapa, apa rahsia, Allah Maha mengetahui, raja kita masih ada sampai sekarang. Subhanallah. Kan Melaka tu tak adalah, kan, Selangor, Perak, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, Kedah, ada raja tu, masih ada. Apa hikmahnya? Allah Maha mengetahui, kan? Subhanallah. Bila ada sultan, bila ada raja, puak-puak kafir lah hanat dekat luar ni, kau tahu, dia tak boleh naik tocang. Kau sentuh sultan, masak kau. Tu hikmahnya. Walaupun ada kelemahan, kita tak nafi, tapi wajib jaga sultan. Jangan main-main. Betul, kadang kita kena fikir jauh politik ni, tuan-tuan. Fikir. Kau tengok bila Turki dia tak ada sultan, apa jadi? Habis negara dia. Jadi apa, cacar marbah, hancur apa, hancur boncai orang kata. Ini Recep Tayyip Erdogan nak buat balik pelan-pelan, sikit demi sikit, tuan-tuan. Tentangan demi tentangan. Indonesia pun dah habis raja, tak ada, tuan-tuan. Indonesia tu punya ramai umat Islam 200 juta, tak ada raja, habis kena bunuh Melaka. Tiba-tiba kita ciput ni 30 juta lebih, Allah pelihara raja. Apa hikmahnya? Allah Maha mengetahui. Termasuk Brunei Darussalam. Allahu Akbar. Harap-harap Allah pelihara kita sehingga Islam kembali bertapak di tanah Melayu, insya-Allah. Takbir. Macam itulah aku datang lain kali, semangat sikit, tuan-tuan. Takbir pun senyap aku tengok. Wallahu alam. Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Sebab tu sultan kena jaga, raja kena jaga betul-betul. Macam mana dia orang lemah, jaga betul dia orang ni. Sebab tu pokok kapi ada benda ni, tak boleh buat apa lagi, tuan-tuan. Balik ke cerita kita. Apabila para mujahidin melihat kemarahan Salahuddin Al-Ayyubi dengan ribuan bala tentera, orang semangat, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Wa tajamma' lahu salibiyun, dan tentera salib mendapat berita tentang kemarahan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Wa najaha fil istila ala mawarid al-miyah bil mantiqa fi sabah yawm as-sabti 25 Rabiul Akhir sanata 583 Hijriyatan. Tentera Salahuddin Al-Ayyubi sampai dulu dekat Hittin, nak masuk di Palestin ni, dan mereka menguasai kawasan air. Apa-apa pun kalau berperang, benda paling penting air. Tak ada air kojol. Hatta dalam perang Badar kan, Nabi conquer kawasan Telaga Badar tu dulu. Sampai kawasan tu, kawasan yang ada air, punca air, semua tentera Islam dah kuasai belaka. Sampai kat situ bila? Pada pagi hari Sabtu 25 hari bulan Rabiul Akhir tahun 583 Hijrah. Ditakdirkan Allah pada musim itu, tuan-tuan, wa kana al-yawmu syadidal hararati, musim yang amat panas, cuaca panas. Fahasara salibiyyin wa insha'ala an-nara fi hasha'ish al-yabisati min tahta aqdami salibiyyin fashtadda 'atshuhum wa qutila minhum 30,000 wa usira mithluhum. Thumma istad'a Arnaud hakim Karak alladhi sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa i'tada 'ala al-hujjaj wal qawafil tijariyah faqatalahu. Lalu, tuan-tuan, bila tentera Islam sampai di kawasan tu, diorang dah kepung. Datang tentera salib, tengok-tengok, alamak, pot-pot yang ada air semua tentera Islam dah kepung Melaka dah. Korang tak ada air, duduklah tunggu kat situ berhari-hari dengan cuaca panas. Lalu Salahuddin buat apa, tuan-tuan? Nak bagi semangat tentera salib down, dia bakar kawasan tu, tuan-tuan. Dah lah panas, kau tahu, dikumpulkan ganting-ganting apa benda, kayu-kayu dah yang kering-kering ni, dibakar keliling kelalang. Bakar. Kau bayang, kau dalam musim panas, kau kena kepung dengan api. Tak terbakar kau, kita bakar je. Melolong tentera salib. Bukan dia orang kena bakar, tak. Cara kepanasan itu lembik, tuan-tuan. Air tak ada, makin lemah. Lalu berlakulah peperangan hebat antara tentera Islam menentang tentera salib di Hittin. Maknanya apa? Kalau Hittin jatuh,
terbuka pintu untuk menawan Al-Aqsa, tuan-tuan. Hittin ni kira dia kata apa? Benteng terakhir dia orang ni. Jatuh yang ni kau dapat Al-Aqsa, tuan-tuan. Macam Sepang, jatuh Sepang, Putrajaya pun jatuh juga, tuan-tuan. Gitulah lebih kurang bahasa mudahnya. Lain macam. Lek Berperang tuan-tuan, sehingga Allah mentakdirkan diberikan kemenangan oleh Islam. Berapa ramai tentera salib dibunuh? Seramai 30,000 tuan-tuan. Tentera salib dibunuh dan ditawan juga seramai 30,000. Dalam ramai-ramai ditawan, tuan-tuan, Salahuddin berjaya menawan. Dia punya panglima besar. Nama apa panglima besar? Arnaud. Bukan Schwarzenegger. Arnaud nama dia. Arnaud Hakim Karak. Arnaud ni, tuan-tuan, governor Rom di Karak. Karak sekarang dekat Jordan. Dia ni memang celaka, kau tahu tak? Masa kan kita diceritakan apa gencatan senjata kan, 3 tahun lebih kurang. Bila gencatan senjata, orang Islam tak boleh kacau orang Kristian, orang Kristian tak boleh kacau orang Islam. Tapi menatang ni, kau tahu, Arnaud ni, apabila orang Islam turun daripada Syam nak pergi buat ibadat haji, turun ni daripada Syam nak ke Madinah ni, kena lalu Jordan. Masa lalu Jordan tu sampai dekat Karak, Arnaud ni tahan kafilah rombongan jemaah haji umat Islam. Ratusan ditahan. Dan dia kata apa? Sekarang siapa nak tolong kamu? Siapa nak tolong kamu sekarang? Nabi kamu nak tolong? Muhammad nak tolong? Panggil Muhammad. Muhammad! Panggil Muhammad! Dia menganjing, tuan-tuan. Dan dia bunuh seluruh jemaah haji ni. Berita ni sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Wallahi sa'aqtuluhu biyadai. Demi Allah, aku akan bunuh celaka si Arnaud dengan tangan aku sendiri. Siap kau? Siap. Itu dulu kau tahu umat Islam hebat. Sekarang mana ada? Sekarang orang hina Nabi dekat Facebook selamba rock ke? Sepatut bom aja puak-puak ni. Kalau ikut nak khabar sakit hati je kan. Biadab macam-macam. Habis peperangan, tuan-tuan, nampak seorang jeneral terhegi-hegi dan lembik gitu, cuaca panas. Salahuddin Al-Ayyubi keluarkan gelas. Salahuddin Al-Ayyubi, kita kalau tengok sejarah dia, canggih, tuan-tuan. Zaman dia ada satu peti kecil, ada air batu, betul tak? Ice cube. Kau yang kelentong ke? Aku pun tak faham macam ni dia buat. Alah, negara Syam kan negara turun salji kan. Mungkin dia ambil kepal-kepal tu, dia ada peti dia untuk pastikan air batu tu tak cair. Canggih, kau jangan main-main. Dari tengah-tengah panas tu, mayat bergelimpangan, datanglah si Muhammad Arnaud ni, lebih gitu. Salahuddin pun keluarkan gelas ABC air batu campur, Bandung baik punya. Neleh. Dia pun kata, dia ada 2 orang. Seorang Arnaud, seorang lagi saya tak ingat nama apa. Kira raja jugalah. Dia minta air, raja pun minta air. Dua-dua Kristian dia minta. Salahuddin bagi yang seorang ni. Bagi. Sebab apa? Sebab aku tak dengar rekod kau kutuk Nabi aku. Yang si Arnaud dia kata, bagilah aku seteguk pun tak apa. Apa kata Salahuddin? Kalau aku bagi pada kau air seteguk, bermakna aku beri keamanan kepada kau. Orang macam kau tak layak diberikan keamanan. Dia ambil padang, melambung kepala, smack down, tuan-tuan semua. Itu Islam dulu macam tu, tak bagi muka kau tu tak, baru orang respect. Ni tak, kita kenapa? Rahmatan lil alamin. Geram je aku ni. Ni mudah aku sakit perut ni, kau tak? Kalau aku tak sakit perut, terbelah meja ni, kau jangan main-main. Lalu dibunuh Arnaud ni, tuan-tuan. Ba'da ma'rakati Hittin, ittajaha Salahuddin Al-Ayyubi li tahriri Baitul Muqaddas min aidi salibiyyin بعد احتلاله 91 سنة وانتزعه من أيديهم بعد قتال عنيف في ذكرى الإسراء والمعراج عام 583 هجرية. Bila Hittin tu dah terbuka, tuan-tuan, tentera Salahuddin Al-Ayyubi meneruskan kemarahan sehingga akhirnya mereka berjaya menakluki Masjid Al-Aqsa. Berlaku peperangan juga menentang tentera Salibin dekat situ, tuan-tuan. Akhirnya tentera Islam berjaya menawan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas ataupun Masjid Al-Aqsa setelah ditawan oleh tentera Salib selama 91 tahun. Yang last kali bebaskan Masjid Al-Aqsa siapa dia? Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kan? Lepas tu berterusan sampai kerajaan Bani Umayyah.
Kan ada cerita Bani Abbasiyah tu kan. Bila Abbasiyah merintah, diorang ada masalah dalaman, politik dalaman, bergaduh sesama diorang. Terabai tuan-tuan. Sikit demi sikit orang Kristian ambil tanah umat Islam. Ambil sampai ke Palestin dia ambil. Abbasiyah duduk dekat tu, Iraq. Tak boleh buat apa Syekh. Perhati je lah. Salahuddin yang kembalikan semula Majdul Islam. Macam kita lah tanah Melayu ni. Asal tanah Melayu ni besar tuan-tuan. Kalau pergi kat Museum Melaka, kat Melaka tu kan ada museum dekat Formosa tu, ada museum sejarah Islam tanah Melayu. Anak pergi 2 kali. Anak pergi 2 kali tuan-tuan. 2 kali aku dengan jaga je. Tak ada orang masuk museum tu. Anybody home? Tak ada orang. Jaga tu kata, bayar apa, RM2 ke RM3 ke RM1.5 aku tak ingat. Kan? Tengok besar tanah Melayu, ya Allah. Ini semua tanah Melayu orang Islam semua ni habis. Kita sampai ke mana tu? Pulau Maldives, Madagaskar. Oh, jauh besar kan? Ya betul kan? Habis. Fatani tu kita punya dulu. Habis. Dapatlah. Yang ni pun kalau tak jaga-jaga, silap kali dapat kediwan juga. Itulah umat Islam tuan-tuan ya. Harap-harap Allah pelihara kita semua insya-Allah. Amin. Okey tuan-tuan, akhirnya berjaya dikalahkan tentera salib pada bulan Rejab yang lepas, bersempena dengan Al-Isra' wal Mi'raj Nabi SAW, berjaya dilepaskan Al-Aqsa daripada cekaman golongan-golongan tentera salibin Kristian. Sikit lagi tuan-tuan nak berhabis ni. Urifa anhu tasamu'an fi ma'arikihim al-asra wa ghairihim wa kana yu'til amal liman yuriduhu wa yusayyiru rijalahum nashutta fi syawari' liman ay al-i'tida' 'ala an-nasara. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi memerintah Palestin, kawasan ini masih lagi ramai orang-orang Kristian Ahlul Kitab, terkenal dengan kemaafan. Salahuddin maafkan orang, maafkan kan. Kalau orang tak lawan aku, kita takkan kacau. Gereja nak semayang, tak ada masalah, tak kacau. Dan dipastikan anggota keselamatan, polis-polis meronda, pastikan tidak ada kezaliman berlaku. Jangan ada seorang pun orang Islam mengambil kesempatan atas orang Kristian. Mentang-mentang kita dah menang, kita boleh belasah dia orang. Tak boleh. Kalau diorang dah taat kepada kita, ini kategori apa? Kategori kafir zimmi. Maka apa kata Nabi SAW? Man azza zimmiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia menyakiti aku. Maka tak dibenarkan menyakiti orang kafir zimmi. Wa amara rijalahu bil bahthi an ibni imra'atin salibiyatin za'man anna al-junud khatafuhu fa ahdaruhu laha. Sampai dikata dalam sejarah ni, ada seorang perempuan Kristian mengadu pada Salahuddin Al-Ayyubi, kata, wahai raja, wahai sultan, aku ada anak seorang kena culik. Siapa culik anak kau? Tentera kau culik. Tentera aku culik. Diarahkan cari sampai jumpa tuan-tuan. Cari sampai jumpa. Sampai jumpa budak tu, dipulangkan pada mak dia semula. Itu nak khabar hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi. اهتم بالإصلاحات في مصر فنشط الحركة العلمية في عصره وأخرج المخطوطات من الخزائن وأقام سوقا في القصر لبيع الكتب وأنشأ المستشفيات وبنى القلعة فوق جبل المقطم لتكون حصنا لمصر وأقام في مصر 24 سنة. Salahuddin Al-Ayyubi kembali semula ke Mesir lepas pada dapat menawan Palestin ini, balik semula ke Mesir. Dan zaman itulah orang panggil apa aku nak sebut mana kemuncak keilmuan zaman tu, zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Banyaknya library, mahtutat, manuskrip lama dicari balik, jual kitab banyak. Dan dibuka hospital dan dibina qal'ah, kubu-kubu untuk umat Islam. Antara yang terkenal dekat sebuah bukit dekat Mesir dipanggil Jabal Muqattam, dibina kubu yang kuat dekat sana. Dan beliau memerintah Mesir selama 24 tahun. Kana ala butulati raqiqan nafsi wal qalbi rajula siyasatin wa harbin ba'idan nazari mutawadhi'an. Walaupun orangnya tegas, orangnya hebat, orangnya berani, tapi orangnya amat sensitif hatinya. Dengar pasal Islam, dengar pasal penindasan, dengar pasal Aqsa, menangis dia. Seorang yang amat bijak dalam politik, strategi peperangan, terlalu jauh pandangannya, dan amat merendah diri.
taraka Misra ila Suriah wa aqama fiha 19 sanatan bana fiha madaris wa mustashfayat. Setelah lebih kurang 24 tahun memerintah Mesir, dia pun balik ke Syam, ke Syria, ke Damsyik dan memerintah Damsyik selama 19 tahun. Dan di Damsyik beliau membina banyak mahat-mahat, sekolah-sekolah dan juga hospital-hospital. Tufiya rahimahullahu taala, akhirnya beliau meninggal dunia di Damsyik. Bila meninggal pada tahun 589 Hijriyatan, tahun 589 Hijri. 589 Hijri, ketika berumur berapa tahun tuan-tuan? Berapa umur dia ketika meninggal dunia? 57 tahun. Allah, muda, sangat-sangat muda. Tapi tuan-tuan tengok kan, makna masa muda dia habis untuk Islam. Sejak dia balik sampai umur 57 tahun, al-jihad, al-jihad, al-jihad. Allahu Akbar. Berkat orang macam ni. Sebab itulah orang macam ni disebut namanya sampai sekarang tuan-tuan. Bukan sahaja di kalangan kita orang Islam, bahkan orang Kristian pun cukup respect, cukup hormat kepada Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Tuan-tuan, macam saya sebutkan tadi, beliau meninggal dunia pada tahun 589 ketika berumur 57 tahun dan dikebumikan di Damsyik, di belakang Al-Jami' Al-Umawi, di belakang Masjid Al-Umawi. Nanti tuan-tuan insya-Allah, kalau Syria tu aman damai, insya-Allah kita pergi belakang ke Syria tuan-tuan insya-Allah. Dengan syarat tuan-tuan bawa anak saya lah. Aku jadi mutawif korang sponsor lah aku apa barang kan. Doalah cepat sikit Bashar Assad tu jatuh tuan-tuan, insya-Allah, amin. Sekarang itu dahulu tuan-tuan sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Jumpa lain kali. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Lupa pula nak cakap kat tuan-tuan, ada nak bagi cek.